Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah kita akan melihat sambungan ya dalam sejarah tingkatan 4 bab 6 iaitu 6.3 usaha menangani ancaman komunis. Okey. Jadi dalam 6.2 kita telah melihat tentang ancaman yang dibuat oleh komunis. Jadi dalam 6.3 kita akan melihat apakah usaha yang telah dijalankan dalam menangani ancaman komunis. Jadi bagi menangani ancaman komunis, beberapa usaha telah diambil ya, seperti penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey. Kemudian pemerkasaan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran kebangsaan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kempen bulan rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan rundingan baling. Semua lebih kurang ada 9 langkah. Dalam 9 langkah. Jadi kita akan lihat satu persatu. Baik, kita bermula dengan penguatkuasaan darurat yang telah diumumkan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British mengambil pelbagai tindakan antaranya ialah termasuklah seperti 6 perkara ini dalam penguatkuasaan undang-undang darurat. Baik, mari kita lihat yang pertama ialah menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Okey. Yang kedua, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Okey. Siapa yang didapati membantu komunis akan dikenakan hukuman berat. Apalagi dalam undang-undang darurat, yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Okey, ini amaran yang diberikan termasuk dalam penguatkuasaan undang-undang darurat. Yang keempat, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Ini semua untuk tujuan mengatasi ataupun mengelakkan daripada ancaman komunis. Yang kelima, mengharamkan PKM. Ini telah dibuat dan parti politik berfahaman radikal juga. Parti politik berfahaman radikal ini mereka terdiri daripada orang Melayu dan bukan Melayu, dan mereka ini secara terang-terangan membuat bantahan ataupun menentang British. Jadi mereka juga telah diharamkan parti politik berfahaman radikal turut diharamkan selain daripada PKM, kerana ini juga akan menambahkan ancaman dan boleh jadi parti yang berfahaman radikal ini mereka akan membantu PKM dalam melawan British. Boleh jadi. Jadi antara parti politik berfahaman radikal itu adalah seperti AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air Peta, PERAM, PKMM dan Hizbul Muslimin. Ini semua kalau kita tahu ada dalam antaranya mereka ini telah bergabung dalam Putera. Mereka telah bergabung dalam Putera untuk menentang Persekutuan Tanah Melayu hari itu. Okey, dan nombor 6, menangkap pemimpin gerakan radikal. Jadi ini adalah pemimpin-pemimpin dia, iaitu seperti Ahmad Bostamam daripada PKMM, Isa Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Khatijah Siddiq daripada AWAS. Okey. Baik. Seterusnya itu untuk penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey.
Seterusnya kita pergi kepada pemerkasaan pasukan keselamatan. Okey, yang kedua, di mana British telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan untuk membenteras kegiatan komunis. Jadi British telah menubuhkan pasukan-pasukan yang terdiri daripada polis, tentera dan juga sukarelawan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Dalam pasukan keselamatan yang dalam kategori polis, yang pertama kita ada cawangan khas. Okey, jadi pada bulan Ogos 1950, Guy C. Maddox dilantik menjadi mengetuai badan perisikan. Beliau menubuhkan cawangan khas, special branch ni, yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Jadi tugas risikan, mereka menjalankan risikan, membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Dan ada juga anggota daripada cawangan khas ini, mereka menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat. Dan British juga telah mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Jadi itu adalah peranan cawangan khas. Sebagai sebuah badan perisi, cawangan khas ini memberi sumbangan semasa darurat. Kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dalam organisasi PKM, memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Okey, itu dia tugas-tugas cawangan khas, polis cawangan khas. Baik, mari kita teruskan kepada special constable. Special Constables. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Jadi seramai 24,000 orang Special Constables ni dilatih dan dihantar mengawal ladang dan lombong. Jadi kita tahu bahawa komunis menyasarkan ladang dan lombong untuk dimusnahkan, dirosakkan bagi melemahkan ekonomi British. Jadi Special Constables ini ditubuhkan dan mereka ini akan mengawal ladang dan lombong. Ini peranan Special Constable ini. Mereka menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. Frontliner. Yang ketiga ialah polis hutan. Okey, mari kita lihat apa peranan polis hutan. Pada asalnya, pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad pada tahun 1951 dan dinamakan juga sebagai Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Companies. Okey, Companies. Seterusnya, pada tahun 1953, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force ataupun PFF. Dan pada 18 Oktober 1958, PFF ini dikenali sebagai pasukan polis hutan. Jadi banyak betul nama-nama dia sebelum ini yang berubah dan akhirnya menjadi polis hutan. Antara tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan, dan menjaga kubu, jungle front. Jadi ini polis hutan, mereka banyak memainkan peranan di dalam hutan. Okey. Seterusnya kita ada polis wanita. Polis wanita ini ditubuhkan pada Ogos 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita pertama. Pegawai polis wanita pertama dan beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Ini ada gambar pasukan polis wanita. Okey.
So kita dah ada yang kedua, yang ketiga polis hutan, yang keempat polis wanita. Dah ada 4. Kemudian kita tengok yang kelima. Okey. Yang kelima kita ada yang dipanggil sebagai Senoi Prague ataupun Urang Perang. Okey. Ditubuhkan pada tahun 1956. Senoi Prague dalam bahasa Semai dikenali sebagai Urang Perang, bahasa Semai. Mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis, mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Anggotanya terdiri daripada orang asli, suku, ada Senoi, Semai dan Temuan. Jadi Senoi Prague ini adalah dalam kalangan orang asli, yang mana mereka ni tahu dan faham selok-belok di dalam hutan, yang mana menjadi tempat persembunyian komunis. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killers. Maknanya mungkin pada pandangan komunis mereka ini hanyalah orang asli yang tidak mengetahui apa-apa, tapi sebenarnya mereka adalah anggota polis, adalah sebahagian daripada anggota polis. Mari kita tengok kepada yang ke-6. Okey, yang ke-6. Auxiliary Police. Pembantu polis lah. Pada bulan Disember 1948, terdapat seramai 17,000 orang anggota Auxiliary Police, ataupun dikenali sebagai AP di Persekutuan Tanah Melayu. Ramai, ada 17,000. Mereka mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan serangan komunis. Mereka membantu polis menentang ancaman komunis. Dan pada tahun 1956, anggota AP ini dijadikan Police Volunteer Reserve. Mereka ini adalah sukarelawan untuk simpanan polis, simpanan sukarelawan simpanan, Jadi ini juga adalah dalam pasukan keselamatan polis. Seterusnya kita ada tentera. Jadi tadi untuk polis kita ada 6, Sekarang kita masuk kepada kategori pasukan keselamatan, iaitu tentera. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat tentang pasukan askar Melayu. Okey. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933, Dan tugas pasukan ini adalah membanteras gerila komunis di dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain, Regimen Askar Melayu diperbesar, daripada 3 regimen menjadi 7 regimen. Dan pasukan ini mencapai prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka bukan sahaja berjaya menumpaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Ini pencapaian untuk pasukan askar Melayu. Seterusnya, dalam pasukan tentera juga ada yang kedua, iaitu pasukan askar Commonwealth. Mereka membawa masuk askar Commonwealth antaranya dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan juga Fiji. Mereka bawa masuk askar-askar Commonwealth ini pada tahun 1954. Seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di tanah Melayu. Dan ini membantu dalam usaha memerangi komunis. Inilah dia usaha yang berganda-ganda yang dijalankan oleh British dalam memerangi komunis. Seterusnya, dalam pasukan tentera juga ada Sarawak Ranger.
Yang ketiga kita ada Sarawak Ranger, iaitu terdiri daripada orang Iban. Tugas mereka menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka ini adalah mahir dalam selok-belok hutan, dan cogan katanya ialah agi hidup, agi ngelaban. Okey, yang bermaksud selagi hidup, selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Jadi mereka ini pun adalah antara frontliner yang memerangi komunis. Okay, ada 3 untuk tentera dan kita pergi kepada sukarelawan. Bila sukarelawan, kita ada Home Guard. Kita ada Home Guard. Home Guard ini ialah pasukan pengawal kampung. Okey. Mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada sampai ke tangan komunis. Okey. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada bulan Julai 1951, 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Sangat ramai. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Jadi inilah peranan Home Guard, sangat penting. Jadi kita lihat di sini ada sedikit info pesan daripada Apot Anak Saat, atau juga dikenal sebagai Big Nose, perintis Senoi Prague. Inilah dia perintis kepada Senoi Prague. Jangan sia-siakan pengorbanan saya serta rakan-rakan yang telah lama bersara. Dulu kami terpaksa berlapar di dalam hutan. Makanan dicatu, tidak cukup tidur, tinggalkan anak bini berbulan-bulan, nyawa pula di hujung peluru, dan semuanya semata-mata nak tengok rakyat Malaysia dapat hidup aman. Inilah pesanan dia untuk generasi akan datang. Baik. Mari kita pergi kepada langkah menangani ancaman komunis yang ketiga, iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Baik, macam mana cara perlaksanaannya? Jadi di bawah undang-undang darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan. Pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan mana satu orang awam dengan komunis. Jadi di bawah peraturan tersebut, setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Jadi sekiranya mereka membuat pemeriksaan, kalau tidak mempunyai kad pengenalan, maka mereka menganggap orang itu adalah komunis. Jadi sekiranya tidak ingin berlaku sedemikian, maka orang awam perlu membawa kad pengenalan tersebut ke mana-mana mereka pergi. Baik. Kalau kita lihat sini ada gambar anggota Special Constable sedang memeriksa kad pengenalan penumpang bas untuk memastikan tidak ada penyusupan komunis di dalam kalangan penduduk tempatan. Seterusnya rancangan BRICS. Apakah ini rancangan BRICS? Jadi ada gambar di sini tentang Sir Harold Roden BRICS. Okay. Jadi mari kita lihat apa yang ada dalam rancangan BRICS. Okay. Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950, dan Lieutenant General Sir Harold Roden BRICS merupakan seorang Lieutenant General, dilantik menjadi pengarah operasi. Tujuan utama langkah ini untuk memutuskan hubungan PKM dengan Minion
yang membekalkan makanan, senjata, maklumat, ubat-ubatan kepada PKM. Rancangan BRICS merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Jadi sebenarnya rancangan BRICS ini ialah supaya hubungan PKM dengan Minion. Minion ni dia orang penduduk tempatan, orang kampung, dan mereka ini menjadi pembekal dari segi makanan, senjata, maklumat, ubat-ubatan kepada PKM. Jadi dengan terputusnya hubungan di antara PKM dengan Minion, maka PKM ini akan berjaya dilemahkan. Kerana apa? Mereka sudah tidak ada bekalan makanan, mungkin kehabisan peluru dan tidak tahu apa-apa maklumat apa yang sedang berlaku. Dan kemudian mungkin berlaku kematian disebabkan anggota yang sakit tiada bekalan ubat-ubatan ya. Jadi itulah pentingnya peranan Minion yang mana akan dibentras ya dalam rancangan BRICS. Jadi bila sebut rancangan BRICS, ingat Minion. Okey. Okey, ada di sini tentang suasana di kampung baru. Mari kita lihat penduduk setinggan yang tinggal di pinggir hutan, okey, dipaksa berpindah dari kampung halaman ke sebuah pertempatan baharu yang agak asing. Kawasan penempatan semula ini digelar sebagai kampung baru. Jadi kampung baru ini dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, ada rumah, bekalan elektrik, air pipe, sekolah dan kemudahan kesihatan seperti klinik. Selain itu, terdapat pertempatan ini juga mempunyai kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat. Lengkaplah di kawasan kampung baru ini. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaik kemudahan di kampung baru itu. Kampung baru dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constables. Sehingga bulan Mac 1952, lebih daripada 423,000 orang penduduk di pinggir hutan dipindahkan ke 410 buah kampung baru. Jadi ini berkaitan dengan kampung baru. Apa tujuan dia? Supaya komunis tidak dapat berkomunikasi dengan penduduk dan memaksa penduduk dan menzalimi penduduk, dan mungkin menyebabkan juga penduduk membantu komunis. Jadi mereka diletakkan di kampung baru yang mana kampung ini mempunyai kemudahan dan dikawal rapi oleh Special Constable. Baik, mari kita lihat Minion tadi. Ada info di sini. Minion ataupun organisasi massa ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Minion melakukan peras ugut. Peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, melakukan perisikan dan sabotaj, merekrut ahli baru serta membantu dalam menjalankan kegiatan politik. Minion beroperasi pada sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Jadi mereka ni macam menyamar. Jadi mereka ini telah dilumpuhkan dalam rancangan BRICS. Okey, rancangan BRICS. Mari kita teruskan kepada yang kelima, ada tawaran pengampunan. Okey. Bagaimana British melaksanakan usaha ini? Pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Setiap hari Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster juga ditampal di merata-rata tempat. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa
Cina. Kerana kita tahu kebanyakan komunis adalah berbangsa Cina. Dan ada juga Melayu dan Tamil. Bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Ketiga-tiga bahasa supaya boleh difahami oleh semua kaum. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk komunis supaya menyerah diri. Jadi ini dalam tawaran pengampunan. Mari kita lihat yang keenam, kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey. Pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Jadi menjelang Mac 1950, jumlah sukarelawan telah mencecah kepada angka 435,905 orang. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor, termasuklah golongan profesional juga. Okey, kempen tersebut berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum bekerjasama menentang komunis. Pelaksanaan kempen tersebut dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan di antara kaum. Kerana kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat ini tidak mengira mana-mana kaum, tetapi semuanya boleh bekerjasama dalam membantras komunis. Kita lihat ada gambar di sini, penduduk turut menyertai perarakan bersempena kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okay. Yang ketujuh, kita ada perintah berkurung. Macam mana perintah berkurung dilaksanakan? Mari kita lihat. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Perintah berkurung membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Misalnya pada Jun 1951, penduduk di kawasan Labis, Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Okey, selain itu perintah berkurung dilaksanakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membantras ancaman komunis. Contohnya, pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar. Dihantar untuk membaiki paip air. Jadi kejadian ini mengorbankan 12 nyawa. Siasatan dijalankan oleh pihak polis tetapi tidak memperoleh sebarang maklumat. Pada Mac 1952, Sir Gerald Templer tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan perkara tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat terhadap pergerakan komunis. Okey, ini perintah berkurung. Kita teruskan kepada perang saraf. Baik, apa itu perang saraf? Ialah merupakan rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat.
Jadi pada tahun 1952, Templer dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di tanah Melayu. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan, menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Jadi perang saraf ini berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membanteras ancaman komunis. Okey. Mari kita lihat dalam perang saraf ada beberapa langkah yang dijalankan, antaranya adalah mengadakan lawatan. Okey, mengadakan lawatan, Templer mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan sebanyak 122 lawatan ke mana ke sekolah, kampung, hospital, dispensary, bilik operasi, pondok polis. Okey. Dispensary, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estet dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 sehingga 3 hari, seterusnya dengan diiringi oleh isteri, beliau melakukan 20 lawatan ke kampung baru dan kampung Melayu. Okey, ini Templer. Sementara itu isteri beliau menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Putri dan Pusat Komuniti. Okey, ini berkaitan dengan Templer. Seterusnya ada gambar di sini. Templer melakukan lawatan untuk mendampingi rakyat. Seterusnya kita ada melonggarkan syarat kewarganegaraan, di mana bagi menarik kaum bukan Melayu yang menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini paling penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Okey. Seterusnya mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Okey. Kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Okey. Seterusnya, menawarkan hadiah wang tunai, di mana hadiah ini ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng, pemimpin PKM sama ada hidup ataupun mati, akan diberikan hadiah sebanyak $250,000. Baik. Kita teruskan lagi dalam perang saraf. Kita ada apa? Memenangi kepercayaan orang asli. Jadi Templer untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya menyokong kerajaan berusaha memenangi kepercayaan orang asli supaya menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Beliau mendirikan 14 kubu dan untuk mendapatkan sokongan orang asli.
Okey. Kubu ini menyediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Okey. Jadi kita ada beberapa perkara dalam perang saraf. Kita lihat ada lagi. Ya Allah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Kita ada 7 langkah yang dijalankan oleh British dalam perang saraf. Memang banyak sangat untuk memerangi komunis. Jadi kita lihat yang seterusnya, yang ke-6, memajukan perkhidmatan penerangan. Macam mana ni? Kerajaan turut memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Jadi menggunakan radio. Jabatan ini bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Jadi sebenarnya mereka juga berhubung dengan komunis dan untuk memujuk komunis, untuk memujuk komunis menyerah dan sebagainya. Yang ke-7, memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Apa itu kawasan hitam dan kawasan putih? Kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam dan kawasan putih, di mana kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Manakala kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Sehingga tahun 1954, kerajaan mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Kawasan putih ni kawasan bebas ancaman komunis. Dan yang terakhir kita ada rundingan baling. Okey. Jadi mari kita lihat rundingan baling. Okey, bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. Di mana? Di Sekolah Inggeris di Baling, Kedah. Jadi pada 28 Disember 1955, pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM. Di antara dua pihak ini. Jadi wakil PTM Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman yang ditemani oleh Tan Cheng Lock dan David Marshall. Sementara PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin. 3 orang. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Chin Peng pula menetapkan syarat, iaitu perletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut. Oleh hal demikian, rundingan tersebut menemui kegagalan. Jadi rundingan baling ini, kalau kita katakan dia gagal kerana tidak mencapai kata sepakat ataupun persetujuan daripada pihak PKM maupun pihak kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.
Jadi sebagai penutupnya, kerajaan berusaha membanteras ancaman komunis melalui pelbagai kaedah. Kita ada 9 kaedah tadi. Antaranya termasuklah melalui ketenteraan dan mendapatkan kerjasama daripada rakyat. Seperti dalam Perang Saraf. Kejayaan ini mencerminkan kerjasama antara rakyat dengan kerajaan. Amat penting dalam usaha mempertahankan tanah air. Jadi, itu sahaja berkaitan usaha. Okey. Usaha-usaha dalam menangani ancaman komunis. Jadi, kita ada 9 usaha dalam menangani ancaman komunis. Jadi kita akan berjumpa lagi nanti dalam topik 6.4 iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Jadi semoga perkongsian yang cikgu berikan pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua pelajar. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.